أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبع ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رب الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini tazkirah hari ini iaitu 7 Syawal 1441 Hijriah. Semaan hari ini 31 Mei 2020. InsyaAllah perkongsian pada pagi ini berhubung tentang puasa. Puasa. Tajuk puasa saja. Walaupun puasa Ramadan sudah berlalu. Puasa 6 semalam sudah selesai. Orang yang puasa 6, ada yang nak hari mula puasa yang kedua, Syawal kedua, dia dah mula. Maknanya semalam dah selesai. Hari ni siapa nak mula-mula pun tak apalah. Ya, puasa 6 ni. Asalkan kita lakukan di dalam bulan Syawal. Baik. Puasa ni satu dinamakan puasa fardu. Fardu ni seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilakukan hanya setahun sekali dalam bulan Ramadan. Ya. Di puasa fardu. Yang kedua dinamakan puasa nazar. Nazar ini sebab kifarah. Betul. Puasa nazar, minta maaf. Puasa nazar iaitu puasa yang dia lakukan kerana ada hajat. Berjaya pula. Misalnya, contoh. Kalau saya dalam peperiksaan, imtihan ini saya berjaya, saya akan berpuasa 3 hari. Atau berpuasa sehari. Kalau saya dapat anak, misalnya contoh, saya nak berpuasa. Kalau maknanya ada hajat. Bila hajat itu dikabulkan oleh Allah SWT, kita letakkan bahawa kita wajib berpuasa. Itu namanya nazar. Nazar dia tak boleh tidak kena buat. Yang ketiga ni makan puasa kifarah. Kifarah ni kena buat juga. Kerana melakukan perkara yang dilarang di dalam bulan Ramadan. Bersama isteri di waktu siang. Waktu malam tak apa. Waktu malam bila-bila pun boleh. Lepas buka puasa tu. Itu sampai fajar sodik. Lepas tu tak boleh. Yang ketiganya puasa sunat. Ni kita nak ceritakan tentang puasa sunat. Sunat ada sunat muakkad. Ya tak? Dituntut. Yang kalau dielok ya kita lakukan. Puasa sunat ini apa saja, iaitu termasuklah puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Keduanya puasa tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Yang ketiganya puasa hari putih, hari hitam ni, pertengahan bulan. Ini puasa-puasa sunat. Ya. Sebab itu kita berpegang kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah menjelaskan. Ya, makhum siapa yang percaya dan dia mengharapkan pertemuan dia dengan Allah di yaumil akhirah nanti, hendaklah dia mengerjakan amal-amal baik, amal-amal soleh. Ya, amal-amal soleh. Jangan ia mempersekutukan Allah dan sesiapa pun di dalam ibadatnya. Kalau kita kerana kita berpuasa, kita sembahyang kerana manusia, maka semuanya adalah ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita nak buat amal semuanya kerana Allah, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita buat amalan-amalan
yang mudah. Kerana pentingnya puasa ni ya, banyak istimewa dalam puasa. Mana puasa ni bukan puasa tak menahan dahaga saja, menahan lapar, tidak. Ya, istilah daripada pada puasa pada lughah iaitu berpuasa, menahan diri pada makan dan minum, itu pada lughah. Pada istilahnya sangat luas. Bukan cukup luas. Iaitu puasa pada zahir dan batin. Bila zahir ni, puasa pada semua panca indera. Mata kena puasa, telinga kena puasa, mulut kena puasa, perut kena puasa, ya tak? Ni semua kena puasa. Sebab mata ni lah yang menyebabkan sesuatu yang boleh kita berangsang kepada mulut kita bercakap, dan telinga juga membawa rangsangan daripada orang lain bercakap kita orang yang subhat. Apa sebab? Bila orang tu simpulan itu telah memfitnah saudara Islamnya, maka kita juga mendengar. Bila kita mendengar, kita meneliti, kita bersetuju, itu juga dinamakan fitnah. Sebab itu kalau kita dalam melaksanakan puasa, 5 perkara kita kena tolak. 5 perkara kita kena jauhkan. Iaitu pertama ialah berbohong. Jangan suka berbohong. Yang kedua iaitu suka mengadu domba, menceritakan hal-hal orang. Ya, yang ketiga ghibah, fitnah memfitnah. Ya. Yang keempat iaitu melihat wanita yang bukan mahram kita. Kalau lelaki, wanita melihat lelaki yang bukan mahram dengan syahwah, dengan seronok, ya. Akhirnya bersumpah dengan tidak ada sebab, ataupun istilah orang kata sumpah bohong. Sumpah bohong. Perkara yang kita lakukan kata tak lakukan. Ni dia bersumpah bohong. 5 perkara ni kena kita jauhi. Kalau tidak, puasa kita hanya terabai, sia-sia. Sebab itulah kita melakukan ibadah, kita mesti ada jati diri. Sebenarnya puasa ni banyak melatih, mentarbiah kita. Ya, segi jasmani kita, segi rohani kita. Kita mendidik supaya kita mudah berpuasa. Sebenarnya puasa ni paling senang. Kita sahur, kita tak buat apa, kita ibadah yang kita boleh buat, yang lain-lain. Kita nak jumpa dengan Allah. Tidak boleh sekali-kali menyamakan makhluk, iaitu diiratkan atau dijadikan gantian Tuhan. Benda-benda digantikan seperti Tuhan, itu tak boleh. Itu maknanya mensekutukan. Hendaklah dengan penuh keyakinan, pengabdian kita kepada Allah, kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelaskan lagi dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika engkau mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Lagi mengasihi, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itulah kalau kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kita juga sayang, mencintai Allah.
Sebab baginda Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Ya. Bila kita nak tahu, bila kita sayang kepada Rasulullah, banyakkan berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang akan menjadi ganjaran, Allah yang akan memberi pahala je. Kita ucap selawat. Sebab itulah para malaikat selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang alim ulama, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Itu juga tanda kasih sayang. Nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita ni sebagai makhluk insan biasa yang kerdil ini. Orang-orang dulu kala, kita ambil contoh para alim ulama dulu, ya, dia mencari kebajikan ini bermacam-macam. Sebab itu kalau tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengoklah dalam kitab-kitab dahulu, orang-orang dulu punya rajin, orang-orang alim-alim dulu, dia ambil kitab-kitab Arab itu masing-masing menterjemahkan dengan bahasa mereka. Kalau orang Banjar, dia menterjemahkan dengan bahasa Banjar. Kalau orang Jawa, dia menterjemahkan dengan bahasa Jawa. Ambil contoh, kitab Perimbunan, kita panggil kitab Perukunan. Kitab Perukunan itu cara-cara beribadah, rukun Islam, ya, cara-cara kita iaitu berpegang dengan akidah. Kalau dulu-dulu masing-masing orang-orang alim ini dia memasyurkan kitab-kitab ini diterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawa, bahasa Arab ke bahasa Banjar. Sebab itu ada kitab-kitab terjemahan bahasa Jawa. Di dalam dulu, orang-orang dulu, saya lihat dalam kitab-kitab lama, ya, kita kalau tak biasa dengan kitab-kitab lama, kitab-kitab bahasa Jawa, kitab bahasa Banjar, kita memang tak boleh baca. Orang sekarang ni ada ilmu, tapi bila jumpa kitab-kitab dengan bahasa lama, bahasa kuno, bahasa dia tak boleh baca. Begitu juga bahasa-bahasa di dalam bahasa orang-orang Arab dulu. Ada semuanya bukan orang Arab, ada bahasa Parsi, ya. Mereka juga menterjemahkan dengan bahasa-bahasa mereka. Ya. Ada yang itu sebabnya Al-Quran juga ada dimakan qiraat. Qiraat Parsi macam qiraat ini, qiraat itu Al-Quran. Itu bahasa dulu-dulu. Jadi kitab-kitab ni sebagai kitab Minhajul Abidin, kitab-kitab fiqh juga pakih, ada seperti kitab Fathul Qorib, kitab I'anat Talibin, ya, dibicara. Dan kitab-kitab lain kita pernah melihat iaitu kitab ini dengan berbahasa Jawa. Ya tak? Ada tulisan Arab diterjemahkan, tapi ia tu kitab besar dulu, tapi ia diberi kepahaman bahasa Jawa. Juga begitu tafsiran Al-Quran. Dulu orang-orang dulu rajin. Sebab itu manfaatnya orang-orang dulu kala dia beramal. Kalau tentang puasa ni, ya, mungkin tuan-tuan ada menjumpai juga kalau tahun 70-an, 60-an, 50-an. Zaman-zaman dulu di kampung-kampung banyak pondok. Ada pondok santren Jawa, ada pondok santren Banjar, ya, Al-Banjari. Jadi mereka ini di dalam bulan-bulan semua menumpukan dalam banyak masa dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbaca cara, ya, bermacam cara. Ada istilah dulu dinamakan, kalau di kampung saya tok-tok kiai itu, pak kiai itu dengan berkumpul iaitu dalam bulan Syaban.
Mereka ni dah latihan dalam bulan Sya'ban dan puasa sebulan. Daripada bulan bukan Sya'ban lagi, dalam bulan Rejab. Dalam bulan Rejab. Bulan Rejab dia orang berpuasa sebulan. Diikuti dengan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. 3 bulan dia orang berpuasa. Bagi dia orang dah biasa, lazim. Kita ni nak menghadapi puasa 6 pun susah je tak. Sukar. Sebab kita tak lazimkan diri kita. Puasa hari Khamis, hari Isnin pun malas. Ya tak? Padahal bukan je lama. Tapi sebab tak ada tarbiyah tu. Dulu ni di pondok-pondok memang dilatih. Mulai bulan Rejab, oh puasa. Kata Pak Kiai tu puasa dari bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian disambung puasa lagi 6 hari. Ya Allah, hebat orang dulu-dulu. Ya, mudah-mudahan rohnya ya bersisi di sisi pada orang-orang salihin dan salihat. Kita hari ini berkira sangat, ya tak? Puasa. Mereka beribadah pun malam-malam begitu juga. Ya, tarawih. Itu yang tarawih yang ada 20 rakaat itu di zaman Umar bin Khattab untuk menyelaraskan. Bermacam-macam cara tarawih ini sembahyang yang boleh. Ya, tetapi kita ni hari ini nak cepat, semua nak cepat. Ya. Tapi kalau untuk dunia ni lambat pun tak apa, ya tak? Seronok, ya tak? Tengok WhatsApp berjam pun tak apa. Tengok internet berjam pun tak apa. Kita ni dunia mutakhir ini banyak lagi kita ni diperdaya oleh alam maya. Diperdaya oleh alam maya. Bagus bukan tak maju. Ilmu juga, pengetahuan. Tapi jangan kita terlalu sampai kita lupakan abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tamadun, tapi tamadun ya, hal-hal dunia, ya, cari ekonomi semuanya. Zaman dulu lagi para sahabat, masa tu bukanlah ada zaman tu internet, tak ada. Tapi lebih tamadun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa para sahabat bagaimana menjadi orang kaya, menjadi orang yang orang yang apa dia, istiqadah, orang yang sederhana. Inilah kehidupan orang-orang dulu. Jadi mereka dah biasa duduk di kampung, duduk di pondok ni. Ada zaman dulu dia makan bulan Rajab dia bersolok. Solok ni 1 bulan duduk beramai-ramai di situ beribadah malamnya. Ya, masing-masing dengan amal ibadahnya. Siangnya berpuasa. Ya, berbuka puasa sama-sama. Ini saya lihat sendiri, tapi saya tak mengikutilah sebab saya zaman kita tak ada. Zaman dulu ya. Tengok ayah kita ya, jiran tetangga kita tinggalkan di rumah tu cukup dengan makanannya, berasnya semua, jadi duduk pergi uzlah bersolok, pergi satu tempat. Kalau orang kata kita ni sekarang, memanglah Rasulullah kata benda-benda macam itu tak buat, tapi Rasulullah beruzlah pergi ke Gua Hira seorang-seorang. Kita tak ada nak duduk masjid seorang-seorang macam tu, kadang-kadang aja. Jangan kita badakan perkara macam itu. Ini bid'ah semua. Mana bid'ah ni perkara yang dilarang, tetapi dia ada bid'ah di hasani, ada bid'ah di darari yang tak boleh. Ya. Ambil contoh bid'ah yang dilarang. Wanita pergi ke kubur sebab tak dilarang. Dia menangis, meronta-ronta, bersedih sangat. Itu tak dibolehkan, larang. Tetapi kalaulah kita pergi, kita mengadakan talqin, tahlil, itu semua yang dihasani, yang dibolehkan. Sebab itulah kita sama-sama. Bagaimana cara pun kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tanja sayangnya Allah Ta'ala kita kuatkan. Bila sayang kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita rohani kita rasa ya selera, rohani kita rasa selesa dengan amalan-amalan. Tarbiyahkan memang susah, tapi belum biasa ya.
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit dulu, senang kemudian. Apa sebabnya? Biarlah kat dunia kita susah payah dulu untuk beramal, tapi nanti di akhirat kita menerima habuan yang daripada Allah Ta'ala. Sebabnya Allah menyatakan, Fazkuruni askurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepada kami, kami akan ingat kamu. Ya, bersyukur nikmat kami, kami akan tambah nikmat kamu. Janganlah sombong di muka bumi kami. Sebab kita kena tahu, sedar diri kita adalah musafir di bumi Allah. Satu masa kita akan kembali juga kepada Allah yang Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itulah perkongsian pagi ini, supaya kita muhasabah diri sama-sama. Bagaimana kita menjadi orang yang tawaduk, orang jadi orang yang warak. Inilah cuba-cuba kita belajari, termasuklah saya. Ya, kadang-kadang kita ni terlalu kepada duniawi suka. Ya, semua nak dunia ego dengan dunia. Padahal dunia ni sementara je. Ya tak? Kereta yang baru umpama contoh, yang baru berebut orang nak beli, semua baru. Bila satu masa kereta tu dah jangkau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jadi kereta lama juga. Kita manusia begitu juga. Masih muda, sihat, walafiat. Satu masa kita akan makin usia. Jadi orang lama juga. Jadilah. Begitulah peredaran duniawi, kehidupan dunia. Begitulah kita tengok orang tua-tua dulu. Dah tak ada dah semua. Tak ada dah. Kita jadi orang tua, orang lama. Nanti satu masa kita tak ada, anak-anak kita pula menggantikan. Kulibal insan, pertukaran. Itulah dinamakan manusia, dinamakan alam. Jadi itulah perkongsian supaya kita sama-sama memikirkan untuk mencari bekalan demi bekalan. Inilah kelebihan puasa untuk mendidik rohani kita. Jadi itulah perkongsian kita. Puasa itu kesimpulannya ada berapa? 1 puasa wajib, puasa nazar, ya. Puasa kifarah, kemudian puasa sunat. Jadi itulah perkongsian yang baik daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.